A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 253. Dan kita dah habis kisah Talut dan Jalut. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 250 dan 251 dan 252. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Pengajarannya pertama, antara tanda kesempurnaan pengabdian seseorang kepada Allah, antara tanda kesempurnaan pengabdian seseorang kepada Allah ialah dia hanya betul-betul berharap kepada Allah sahaja. Dia hanya betul-betul berharap kepada Allah sahaja ketika senang, lebih-lebih lagi ketika susah. Yang kedua, kebergantungan manusia kepada Allah sepenuhnya ketika ditimpa musibah atau kesusahan adalah menjadi penyebab kepada doanya dimakbulkan Allah dan ia selamat daripada musibah. Jadi kebergantungan seseorang kepada Allah ketika ditimpa musibah atau kesusahan adalah sebab doanya dimakbulkan dan dia selamat daripada musibah. Jadi tentera Talut berjaya walaupun dalam kumpulan yang kecil kerana mereka betul-betul berharap, bergantung hanya kepada Allah 100% ketika dalam keadaan kesusahan. Yang ketiga, sabar adalah senjata yang paling kuat. Sabar adalah senjata
yang paling kuat bagi orang beriman. Sama ada ketika hendak melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangannya, atau ketika ditimpa musibah. Yang keempat, sabar juga adalah penyebab utama manusia diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis ayat 251. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Pengajarannya pertama, sesiapa yang benar-benar kembali dan bergantung hanya kepada Allah, sesiapa yang benar-benar kembali dan bergantung hanya kepada Allah, serta sentiasa bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan memperkenankan doanya dan memberi keselamatan kepadanya. Yang kedua, tidak ada kemenangan untuk orang beriman melainkan dengan izin Allah. Bukan disebabkan bilangan mereka yang ramai atau kekuatan senjata mereka. Yang ketiga, keberanian dan kekuatan Nabi Dawud alaihissalam sebelum dilantik sebagai Rasul. Yang merupakan sifat utama seorang pemimpin. Yang ketiga, yang keempat, hanya Allah yang berkuasa memberi kerajaan kepada seseorang, dan dia juga berkuasa menarik balik kerajaan tersebut bila-bila masa yang dia kehendaki. Yang kelima, antara nikmat terbesar kepada manusia ialah ilmu.
ilmu untuk kenal Allah, sehingga membawanya untuk menjadi hamba Allah yang sebenar. Yang keenam, sunnatullah, ataupun dalam braket ketetapan Allah, yang menjadikan ada manusia yang beriman, ada yang kufur, ada yang baik dan ada yang jahat. Supaya manusia sentiasa berlomba untuk menjadi manusia yang terbaik dan juga untuk menolak segala kerusakan di atas muka bumi. Dan sambungan, dan dengan cara itulah tertegaknya agama, dan dengan cara itulah tertegaknya agama yang benar. Yang ke-6, 7, anugerah Allah dan rahmatnya adalah kepada semua makhluknya, termasuk kepada orang-orang yang kafir. Okey, habis. Ayat 252. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Pengajarannya pertama, semua ayat-ayat Al-Quran dan ciptaan Allah menunjukkan kewujudan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, semua ayat-ayat Allah adalah benar. Dan haram ke atas seseorang meragui kebenaran ayat Allah. Okey dah. Kita sambut dan debur ayat seterusnya. Okey. Ayat malam ni adalah permulaan kepada juzuk yang ketiga. Di semalam kita dah tamat juzuk yang kedua. Dan ayat malam ni ialah berkenaan dengan lebih kurang Allah bagi tahu kelebihan para rasul
dibanding dengan yang lain. Dan di antara para rasul pula ada yang Allah lebihkan di antara satu sama lain. Maknanya kalau sebelum ni Allah cerita pasal umat-umat dahulu dan juga para rasul yang sebelum Nabi Muhammad, maka ayat malam ni Allah simpulkan. Semua tu adalah utusan-utusan Allah yang secara umum tugasnya sama, tapi di samping itu masing-masing ada kelebihannya. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, kalau ini makna dekatkan. Dalam bahasa Arab ini ialah haza. Ini buku, haza kitabun. Kalau dia muzakkar, kalau dia muannas, hazihi. Muannas ni makna contohlah, haza waladun, ini anak lelaki. Kalau anak perempuan, hazihi bintun. Dua-dua bermakna ini, tapi satu untuk lelaki, satu untuk perempuan. Okey, kalau jauh itu kalau jauh, kalau lelaki, zalika. Itu kan? Itu apa? Itu anak lelaki, kita kata zalika waladun. Kalau budak lelaki itu jauh. Tapi kalau itu untuk perempuan, itu anak perempuan. Apa dah? Inilah tilka. Cuma zalika yang jauh ni, dia ada bukan semata-mata menunjukkan benda tu jauh, tapi dia juga menunjukkan benda itu adalah mulia dan tinggi. Contoh, ayat pertama dalam surah Al-Baqarah apa dia? Ayat pertama, Alif Lam Mim. Ayat kedua, Zalikal Kitab kan? Jadi bila sebut Zalikal Kitab, adakah menunjukkan kitab tu ialah Quran? Bila Allah sebut Zalika, adakah Quran tu menunjukkan jauh? Quran sebenarnya jauh ataupun dekat dengan kita? Dekat. Kalau dekat, sepatut guna Zalika ke ataupun Haza? Haza kan? Hazal Kitab. Tapi kenapa Allah guna Zalika? Adakah sebab Quran tu jauh daripada kita? Quran banyak bercetak kan? Kadang-kadang depan kita ada 3 Quran. Cuma 3-3 suci dalam debu. Bukan. Dia balik pada makna tadi. Zalika, satu makna jauh, satu lagi makna tinggi dan mulia. Jadi zalikal kitab makna itulah kitab yang tinggi dan mulia. Jadi kamu kena muliakannya. Begitu juga Rasul. Rasul ni, dia perkataan mu'annas. Sebab jamaah, kalau seorang apa dia? Ar-Rasul. Ada waw, Ar-Rasul. Seorang. Kalau seorang, Zalika Ar-Rasul. Tapi sebab Rasul ramai, bila ramai dia kira perkataan mu'annas, perempuan. Bila perempuan, dia guna tilka. Okey? Jadi tilka Rasul. Adakah menunjukkan para rasul itu jauh? Bukan. Menunjukkan apa? Ketinggian dan kemuliaan para rasul. Okey, Allah kata, itulah para rasul. Faddalna, kami faddalna apa dah? Kami lebihkan ba'dahum, sebahagian mereka, ala ba'din, ke atas sebahagian lain.
Okey. Minhum. Okey, setakat ni ayat tu dah lengkap. Apa yang Allah nak beritahu? Itulah para rasul, kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Apa yang Allah nak beritahu? Jadi, ialah itu terjemahan dia ataupun yang tersurat. Yang tersiratnya apa message ataupun yang tersirat daripada itu? Ataupun pengajarannya apa? Pertama, Allah nak beritahu yang melebihkan seseorang siapa? Itu hak Tuhan. Kita tak ada hak langsung nak lebihkan orang tu daripada orang yang lain. Allah lebihkan manusia dengan manusia yang lain. Allah juga lebihkan apa? Tempat. Allah lebihkan Mekah lebih daripada tempat yang lain, kan? Ada juga Allah lebihkan bulan dibanding bulan yang lain. Bulan Ramadan lebih daripada bulan yang lain. Ada Allah lebihkan hari. Hari Jumaat lebih daripada hari yang lain. Itu kalau seminggu. Kalau dalam setahun, Allah lebihkan apa? 10 awal Zulhijjah. Mana Nabi kata, siapa yang tidak ada amalan yang paling Allah suka, melainkan amalan di 10 awal Zulhijjah. Mana siapa yang lebihkan? Allah. Kalau malam pula, Allah lebihkan 10 akhir Ramadan. Dan 10 akhir Ramadan, Allah lebihkan pula Lailatul Qadar. Ada juga Allah lebihkan apa? Lebihkan amalan. Dalam banyak-banyak amalan, yang paling afdal, amalan apa? Solatlah. Solat tiang agama, kan? Dalam solat pula, dalam banyak-banyak solat yang paling afdal, dalam solat fardu pula, yang paling afdal, baru kita belajar. Solat wusta, solat asar. Ada pendapat mengatakan, okey, selain pada solat fardu, yang paling afdal solat apa? Solat malam. Afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Puasa yang paling afdal, puasa Ramadan. Selepas puasa Ramadan, puasa yang paling afdal? Puasa bulan Muharram. Puasa yang paling afdal selepas Ramadan, puasa bulan Muharram. Bulan kita sekarang. Jadi itu adalah hak Tuhan saja. Nabi pun tak ada hak. Jadi jangan pula setengah ustaz, setengah tok guru memandai-mandai. Dia kata, contohlah, nisfu Sya'ban ada kelebihan tertentu. Malam Jumaat ada kelebihan tertentu. Jangan. Sebab hak untuk memberitahu malam ke, ibadat ke ada kelebihan ialah hak Allah. Kalau tak ada wahyu daripada Allah ataupun daripada hadis sahih, jangan. Okey. Jadi Allah kata sebagai Rasul, Allah lebihkan. Okey. Rasul dengan para Nabi siapa lebih? Rasul. Para Nabi dengan orang ramai? Jadi, antara orang ramai dengan para Nabi lebih. Antara Rasul dengan para Nabi, Rasul lebih. Di kalangan Rasul pula, yang paling lebih, yang paling utama? 5 orang Rasul. Dipanggil apa? Ini dulu masa belajar, dia jenam ke apa? Rasul 5 orang. Daripada ramai-ramai Rasul, ada 5 Rasul yang paling utama. Dan Allah sebut dalam Quran. Rasul apa? Ulul Azmi. Ulul Azmi. Berapa? Cuba sebut 5 orang tu. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Pak kelima. 4 je. Ni kalau interview untuk tauliah ni tak lulus ni. Nabi Nuh AS. Kenapa 5 ni?
Dipanggil ulul azmi sebab ujian yang Allah beri kepada 5 ni jauh lebih hebat daripada para rasul yang lain. Kan? Okey, daripada 5 ni pula yang paling afdal Nabi Muhammad. Yang kedua selepas Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Okey. Itu para rasul. Ada juga Allah lebihkan umat. Dalam banyak-banyak umat mana yang paling baik sekali? Umat Nabi Muhammad. Apa dalil? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni iaitu umat Muhammad adalah khaira ummatin, umat yang terbaik. Sebaik-baik umat. Dan contoh apa dalil Nabi Muhammad adalah rasul yang terbaik? Kalau orang tanya dalil lah, kita boleh cakap Nabi Muhammad lah yang paling baik kan. Tapi bila orang tanya dalil, boleh bagi satu ke atau dua lah. Nabi lain, Rasul lain pun ada kitab juga. Sekalian alam. Ada bukti yang paling jelas Nabi Muhammad ni lebih daripada para Nabi yang lain. Iaitu di akhirat besok Nabi kata ada satu tempat dalam syurga yang paling tinggi dan tempat tu untuk seorang je. Untuk seorang. Nabi kata arju an akuna ana. Aku harap akulah akan berada di tempat itu. Nama tempat tu apa? Wasilah. Itu menunjukkan Nabi adalah Nabi yang terbaik sebab dalam syurga dia tempat yang paling tinggi dan dia seorang-seorang je. Dan juga Nabi ada sebutkan, aku diberi 5 perkara yang tidak diberi kepada para Nabi, para Rasul dahulu. Kan 5 perkara. Para Nabi, para Rasul dulu tak ada. Apa dia antaranya? Syafaat. Yang kedua? Yang pertama masuk syurga. Kalau para Nabi dahulu diutuskan untuk kaum masing-masing. Aku diutuskan untuk semua umat manusia. 2. Yang ketiga, dijadikan untuk aku. Bumi ni semua suci untuk solat. Kalau dulu para Nabi dahulu dan para Rasul, dia tak boleh solat ataupun beribadat di sebarang tempat. Mesti tempat ibadat. Nak solat dalam kereta tak boleh. Nak solat tepi jalan tak boleh. Tapi umat Nabi Muhammad, rahmatnya apa dia? Kita boleh solat di mana-mana dan bila-bila. Yang ketiga? Itu betul tapi tak termasuk yang 5 ni. Yang keempat, iaitu harta rampasan halal bagi aku. Kalau umat dahulu harta rampasan, kalau menang dalam peperangan, macam Talut kan, kalau menang harta rampasan, ke mana? Pergi ke mana? Dibakar. Letak satu tempat, disambar peti, terbakar habis. Tak ada siapa berhak. Tapi umat Nabi Muhammad ada hak untuk dapat harta rampasan. Kan? Yang kelima apa? Aku diberi rasa gerun dalam hati musuh sebulan sebelum jumpa aku. Okey, jadi ini hak Tuhan. Okey, ada hadis sahih, Nabi kata apa? La tufaddiluni baina anbiya'illah. Jangan kamu lebihkan aku di kalangan semua para nabi. Jangan kamu lebihkan aku. Bercanggah tak dengan ayat ni? Allah kata, setiap dosa ada kami lebihkan. Nabi kata, jangan lebihkan. Ada satu lagi hadis sahih, Nabi kata, la taqul ana khairum min Yunus bin Matta. Jangan kamu cakap, aku ni lebih baik daripada Nabi Yunus AS. Jangan cakap. Jadi 2 hadis ni sahih. Tapi bercanggah tak dari segi maksud pada zahirnya dengan ayat Quran? Tak bercanggah? Tapi pada zahir nampak bercanggah. Allah kata kami lebihkan. Nabi kata jangan lebihkan. Ulama jawab, dia ada beberapa jawapan lah. Pertama, yang Nabi cakap tu sebelum tu ada ayat ni. Makna apa yang Nabi cakap terbatal. Itu jawapan pertama. Jawapan kedua, yang Nabi cakap tu jangan lebihkan aku. Jangan lebihkan aku daripada para Nabi lain. Maksudnya apa? Aku dengan para Nabi, para Rasul lain
sama-sama Nabi, sama-sama Rasul dan tugasnya sama. Dari sudut kenabian, sama. Macam ada 10 kelas kan. Masing-masing ada kelas, ketua kelas. Jadi semua ketua kelas tu sama dari segi apa? Ketua kelas. Tapi setiap ketua kelas ada kelebihan masing-masing. Jawapan ketiga, ulama mengatakan, Nabi kata jangan lebihkan aku daripada Nabi Musa, daripada Nabi Yunus. Dari sudut apa ni? Iaitu jangan lebihkan aku dengan tujuan untuk mengurangkan nilai Nabi yang lain. Tapi kalau setakat nak beritahu aku ni lebih daripada Nabi lain, setakat nak beritahu, setakat berita sahaja, bukan nak merendahkan Nabi lain, okey boleh. Sebab Nabi ada sebut dalam satu hadis, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nabi kata aku adalah ketua kepada Nabi ni bukan Rasul yang terbaik di kalangan para Rasul dan para Nabi sahaja. Tapi Nabi adalah terbaik di kalangan semua umat manusia. Nabi kata, aku sayyidu waladi Adam. Aku adalah ketua kepada semua anak Adam. Wala fakhra, dan bukan berbangga. Boleh? Sebab macam contohlah, Bani Israel dia kata apa? Nabi mana yang lebih? Nabi Musa. Tapi dalamnya hati mereka nak mengurangkan Nabi Muhammad. Itu haram. Okey. Jadi kalau kita nak kata Nabi Muhammad lebih, setakat memberitahu saja, bukan nak merendahkan Nabi lain, okey tak apa. Okey. Boleh? Kemudian, ini Allah bagi secara umum, setiap Nabi, setiap Rasul ada kelebihan. Umum. Kemudian Allah detailkan apa dia antara bentuk kelebihan yang Allah bagi kepada para Nabi dan para Rasul. Minhum, sebahagian mereka, man, orang atau Rasul yang kallam Allah, yang Allah berkata ataupun bercakap. Siapa yang bercakap ni? Ha? Tak, kalau kita belajar bahasa Arab, kallamallahu. Allah ni baris depan. Bila baris depan, Allah yang bercakap. Allah bercakap dengan Musa. Dia mana yang hebat? Kita bercakap dengan Allah ke? Allah bercakap dengan kita? Kenapa? Kita biasa tak cakap dengan Allah? Lalu kan bila? Dalam solat kan? Jadi kalau bercakap dengan Allah, biasa. Semua orang bercakap. Tapi yang luar biasa beda. Allah bercakap. Tetapi kita ni, orang macam kita, Allah pernah tak bercakap dengan kita? Kita bercakap dengan Allah, ya. Tapi Allah pernah tak bercakap dengan kita? Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Pernah? Di mana? Dalam solat juga. Bila? Masa Fatihah. Allah cakap apa? Ha? Yalah, macam mana Allah cakap? Allah cakap bahasa Melayu lah. Bila kita baca Alhamdulillah, Allah kata apa? Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah kata asna alayya. Hambaku memuji sekali lagi. Bila kita baca Malik Yaumiddin, Allah kata majjadani abdi. Hambaku mengagungkan aku. Mana Allah bercakap dengan kita? Jadi apa beza Allah bercakap dengan Musa dengan Allah bercakap dengan kita? Apa dia? Beza dia ialah Allah bercakap direct dengan Nabi Musa tanpa perantaraan. Nabi Musa dengar apa yang Allah cakap tanpa perantaraan. Kita dengar tak masa solat? Nak dengar macam mana masa baca Fatihah pun duk khayalkan. Dia Allah bercakap ni kepada siapa ni? Yang bila dia kata Alhamdulillah, dia fokus pada maksud. Baru Allah jawab. Kalau dia sebut Alhamdulillah,
besok PKP dah habis. Allah tak jawab lah. Jadi Allah akan jawab kepada orang yang menghayati maksud tu. Okey. Jadi kelebihan, jadi Allah cakap, Allah lebihkan secara umum para nabi, para rasul. Di sini Allah sebut khusus. Antara kelebihan para rasul ialah Allah bercakap direct dengan dia. Itu satu kemuliaan. Okey, Nabi Muhammad Allah bercakap. Siapa ni yang Allah bercakap dengan dia? Siapa ni? Nabi Musa saja? Nabi Muhammad Allah bercakap tak? Kalau Nabi Musa Allah bercakap di mana? Ialah kat mana? Bukit Tursina kan? Kalau Nabi Muhammad Allah bercakap direct dengan Nabi Muhammad di mana? Masa Mi'raj. Kan? Cuma beza Allah bercakap dengan Muhammad dengan Allah bercakap dengan Nabi Musa. Apa beza dia? Yang mana lebih baik? Mana lebih tinggi? Tentulah Nabi Muhammad. Tapi siapa yang diberi gelaran? Dia adalah orang yang bercakap dengan Allah. Nabi Musa. Apa gelaran dia? Sebagai kalamullah. Kalimullah. Tapi Nabi Muhammad bercakap juga. Dapat tak gelaran ni? Tak. Jadi siapa lebih mulia? Kenapa? Nabi ada tak dapat gelaran? Apa gelaran yang Nabi dapat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya Nabi dapat gelaran lebih tinggi daripada kalimullah. Apa dia? Siapa tahu? Ialah apa perkataan tu? Yalah macam Nabi Ibrahim tu, apa dia perkataan tu? Khalilullah. Khalilullah. Ni Khalil, apa makna Khalil? Khalil ni pada celah-celah. Makna cinta Allah kepada Nabi dah betul-betul meresap. Begitu juga cinta Nabi kepada Allah betul-betul. Khalil ni makna mencelah-celah. Mana ada ruang dia masuk je. Cinta tu dah menyerap masuk. Dan satu lagi yang dapat gelaran Khalilullah ialah Nabi Ibrahim AS. Dia beza dengan Khalil. Satu lagi Habib. Nabi kata pada satu hadis sahih, "Lau kuntu muttakhizan min ummati khalilallah lattakhaztu Abu Bakrin." Kalau aku boleh mengambil daripada umatku menjadi khalil aku, maka aku akan ambil Abu Bakar. Tapi tak boleh. Kenapa? Sebab khalil ni tahap dia terlalu tinggi. Jadi Abu Bakar tak sampai tahap tu. Maka Abu Bakar dipanggil Habib. Macam Usamah bin Zaid pun sama, dipanggil Hibbu Rasulillah. Okey. Jadi Nabi dan Nabi Ibrahim mendapat kedudukan yang lebih tinggi daripada Nabi Musa AS. Sebab tu salah bila kita kata Rasulullah adalah Habibullah. Salah. Kenapa salah? Merendahkan lagi. Habib rendah pada Khalil. Sedangkan ada hadis yang menunjukkan Nabi Muhammad diberi gelaran Khalil. Dan Khalil itu lebih tinggi pada Habib. Bila kita kata Rasulullah Habibullah, kita merendahkan pangkat. Macam orang dapat pangkat tun, kita panggil apa? Datuk. Marah tak dia? Okey. Jadi antara Rasul yang dilebihkan ialah Allah bercakap dengannya. Kemudian warafa'a. Dan dia iaitu Allah meninggikan ataupun mengangkat ba'dahum, sebahagian mereka, darajat. Siapa ni? Ada kata Nabi Idris alaihissalam, ada dalil disebut dalam Quran. Tapi pendapat paling kuat ialah Allah mengangkat sebahagian mereka darajat, iaitu Nabi Muhammad.
iaitu darjah Nabi di syurga nanti adalah paling tinggi, iaitu al-wasilah. Subhanallah, kita tengok Allah angkat siapa ni? Para Nabi. Tapi kehidupan para Nabi dan para Rasul kat dunia macam mana? Ya Allah angkat ni. Apa kerja dia orang? Yalah, selain pada dakwah, ada yang kerja gembala kambing, kan? Ada kerja tukang besi. Tapi di sisi Allah, darjah dia paling tinggi. Menunjukkan kepada kita iaitu pangkat yang diberi oleh manusia tidak ada nilai pun di sisi Allah. Kadang-kadang kita puja sebab pangkat dia tinggi kat dunia. Tapi di sisi Allah mungkin tidak ada nilai. Para Nabi pula, tinggi tak kedudukan mereka di sisi manusia? Tak. Gembala kambing, tukar besi. Kemudian kaum dia pula menghina, memulau, mengazab, bahkan ada yang membunuh. Maka para Nabi, para Rasul hina di sisi manusia, tapi Allah mengangkat darjahnya. Okey, jadi kejarlah pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, wa ataina, dan kami berikan Isa ibnu Maryam okey. Kenapa Allah sebut Isa? Ada pendapat mengatakan sebab ini adalah Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada juga mengatakan bahawa Allah sebut Isa sebab Allah nak menempelak orang-orang Kristian, Nasara yang mendakwa Isa adalah Tuhan ataupun anak Tuhan. Maka Allah menempelak mereka mengatakan Isa bukan anak Tuhan. Isa adalah anak Maryam. Dia kenapa bila kita tulis Isa ibnu Maryam ada alif. Ibnu tu ada alif. Kan biasa nama orang Muhammad bin, kan? Abdullah. Tak ada alif ni. Kalau buat alif salah. Tapi yang tu ada alif. Ada kaedah bahasa Arab macam ni. Kalau bukan nama disandar kepada yang sepatutnya, iaitu sepatut anak disandar pada bapa, maka dia buat alif. Kan Isa tu sepatut disandar pada bapa dia, kan? Tapi sebab dia tak ada bapa, disandar kepada maknya, maka dia taruh alif. Ibnu. Isa ibnu. Ataupun kadang-kadang nama tak ada. Nama tak ada. Cuma dia sebut ibnu, kena ada alif. Ibnu Umar, Ibnu Abdullah, kena ada alif. Okey. Jadi kami telah beri kepada Nabi Isa ibnu Maryam al-bayyinat. Apa dia bayyinat? Dia terjemah apa tu? Bukti. Bayyinat. Bayyinat ni antaranya mukjizat lah. Mukjizat para Nabi. Kenapa Allah sebut bayyinat? Dia sebenarnya mukjizat tak ada sebut pun dalam Quran. Yang disebut dalam Quran apa dia? Ayat. Sebab tu kata Syekh Shalih Utsaimin, istilah yang paling tepat yang patut digunakan untuk mukjizat ialah ayat. Allah guna ayat, kita guna ayat lah. Sebab mukjizat tu kadang-kadang digunakan juga untuk sihir. Sihir kan ada ciri-ciri tu, kan? Melemahkan orang, menipu orang. Pun digunakan mukjizat. Tapi ayat ni, dia pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini mukjizat lah. Tapi Allah tak sebut mukjizat. Dan Allah tak sebut ayat. Allah sebut bayyinat. Apa makna bayyinat asalnya? Keterangan. Apa yang Allah nak bagi tahu? Kami beri kepada Nabi Isa ibnu Maryam keterangan. Ataupun bukti yang jelas. Mana Allah nak bagi tahu, satu, setiap para Nabi mesti ada bukti. Untuk apa? Untuk menyokong. Untuk menyokong dan membuktikan bahawa dia adalah betul-betul utusan Allah. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu semua bukti yang dibawa oleh para Nabi semuanya jelas.
termasuklah ayat Quran. Kalau tak jelas, itu bukan masalah ayat Allah, tapi masalah kamu. Kefahaman kamu cetek ataupun kamu tak belajar. Dan di sini mukjizat Nabi Isa pada banyak menghidupkan yang mati, menjadikan dia macam cipta burung daripada tanah. Daripada tanah dia cipta burung, kemudian dengan izin Allah burung itu hidup terbang. Menghidupkan yang mati, kemudian mengeluarkan mayat daripada kubur, merawat penyakit sopak, buta dan sebagainya. Itu bayinat. Kemudian wa ayyadna, dan kami ayyadna apa dah? Perkuatkan ataupun perkukuhkan. Perkuatkannya iaitu Nabi Isa biruhil qudus, dengan apa makna ruh? Apa makna ruhul qudus? Ada dua pendapat. Satu, ruhul qudus ialah ilmu. Apa dalil? Cuba buka surah Asy-Syura, rasa ayat 52. Surah Asy-Syura ayat 52. Wa anzalna ilaika ruhan min amrina. Ada? Betul? 52 kan? Okey, cuba terjemah. Wa anzalna. Kami telah turunkan ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, ruhan. Ruh, apa makna? Nak terjemah apa ni ruh? Ilmu. Wahyu lah. Min amrina, daripada urusan kami. Kenapa ilmu Allah namakan ruh? Ada sebab. Allah boleh je sebut wa anzalna ilaika ilman ataupun hikmatan. Boleh je. Tapi Allah tak guna ilmu, Allah tak guna hikmah, Allah guna ruh. Ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu. Apa dia? Dia badan manusia boleh hidup sebab ada roh. Bila roh keluar daripada badan, mati. Maka dalam badan manusia ada hati. Hati ni kalau tanpa ilmu, dia mati. Jadi ilmu tu kepada hati adalah ibarat roh. Kalau roh keluar daripada jasad, jasad mati. Kalau ilmu tidak ada dalam hati, hati tu mati. Dan sebab itu juga malaikat Jibril dipanggil roh. Tanazzalul malaikatu warruh. Sebab malaikat dinamakan roh, Jibril dinamakan roh sebab apa? Sebab dia membawa dia membawa wahyu. Wahyu itu ilmu. Okey. Ini pendapat pertama, biruhil qudus ialah ilmu. Dan ilmu dalam untuk Nabi Isa ialah dalam kitab apa? Injil. Pendapat yang kedua, satu ilmu, yang kedua Jibril. Yang mana betul? Dua-dua betul. Okey, di sini ada pengajaran dia. Allah kata apa? Kami kuatkannya dengan Jibril ataupun dengan ilmu. Pengajarannya apa? Bila Allah kata kami kuatkannya, menunjukkan apa? Apa dia? Sekarang siapa ni? Allah kata kami kuatkannya. Nya tu siapa? Walaupun seorang Nabi tanpa ilmu tak kuat. Walaupun seorang Nabi tanpa wahyu, dia tak kuat. Satu. Yang kedua, bila Allah kuatkan Nabi Isa, menunjukkan Nabi Isa bukan Tuhan. Kalau Tuhan, perlu tak dikuatkan lagi? Mana boleh, kalau dikuatkan, dia lemahlah. Jadi ini juga tamparan kepada orang Nasara yang menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Macam mana Tuhan perlu dikuatkan? Okey. Kemudian, walau sya Allah.
Walau sya' dan jikalau sya' Allah kehendaki maktatalah tidaklah saling membunuh allazina orang-orang yang min dari ba'dihim selepas mereka ni siapa mereka ni bila sebut mereka itu dipanggil dalam bahasa Arab dhamir itu makna ganti nama jadi makna him ni mereka ni ganti nama kepada yang disebut sebelum ni. Siapa yang disebut sebelum ni? Para rasul. Jadi Allah nak bagi tahu apa ni? Kalau Allah kehendaki orang-orang yang datang selepas para rasul ni tidak akan bersaling membunuh. Kalau Allah kehendaki. Apa maksud dia? Mana Allah boleh jadikan mereka semua beriman. Bila semua beriman, ada tak bergaduh? Tak. Tapi Allah tak kehendaki berlaku macam tu. Kenapa? Sebab hikmahnya. Kerana Allah jadikan semua beriman, mana beriman mereka bukan secara sukarela. Jadi Allah nak kehendaki apa dah? Yang Allah kehendaki, iaitu Allah bagi kebebasan. Siapa nak beriman, faman syaa falyu'min. Siapa nak beriman, silakan beriman. Wa man syaa falyakfur. Siapa nak kufur, silakan. Sebab apa? Allah nak orang tu beriman dengan penuh kerelaannya, bukan secara paksa. Dan kalau semua beriman, ada tak orang Islam dapat kelebihan berjihad? Mati syahid, ada? Tak ada. Okey. Dan mereka ni tidak akan membunuh selepas kedatangan para rasul min ba'dima, dari selepas maja'at apa yang ja'at telah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan ataupun bukti-bukti. Apa maksud ni? Bila ni mereka saling berperang, saling bergaduh, bila ni? Setelah datang bukti. Apa yang Allah nak bagi tahu? Sepatut logiknya, bila ada bayinat, bukti yang cukup jelas, Allah tu satu dan Rasul tu memang Rasul. Sebab mereka bawa mukjizat akan cukup jelas. Tapi mereka masih bergaduh. Ada yang beriman, ada yang kufur. Menunjukkan apa tu? Apa yang Allah nak beritahu ni? Apa punca pergaduhan? Apa punca pembunuhan ni? Punca peperangan? Adakah sebab kebenaran tak sampai pada mereka? Tak, dah datang. Adakah kebenaran tak jelas? Jelas. Jadi sebab apa? Degil. Allah nak begitu. Punca manusia bergaduh, berselisih, sebenarnya puncanya degil dan sombong. Ego. Kalau tanya Fir'aun, dia yakin tak yang Musa bawa tu benar? Yakin. Ada dalam Quran, wastaiqanathum anfusuhum. Mereka engkar apa yang dibawa oleh Musa, tapi hati mereka yakin. Kalau tanya Abu Jahal, Abu Lahab, semua yakin yang Nabi Muhammad bawa adalah benar. Tapi sebab degil dan sombong. Betul? Jadi Allah nak begitu perangai yang menolak kebenaran. Bukan kebenaran tak sampai, bukan kebenaran tak jelas, tetapi sebab degil. Termasuklah yang duk amalkan benda bid'ah, yang pertahankan benda bid'ah. Memang degil. Kalau nak kata bukan kasalah, tapi keras kepala lah. Saya tahu memang tak ada dalil. Degil lah tu. Saya tahu yang tu hadis sahih, tapi tak ikut juga. Apa makna tu? Degil lah tu. Satu lagi, sombong. Sombong apa dia?
tak nak tundukkan nafsu ikut yang Nabi. Walaupun dia tahu yang Nabi adalah wahyu, yang dia tu mungkin betul mungkin salah, bersumberkan nafsu, tapi nak ikut juga yang nafsu, degil lah tu. Okey. Zikir selawat pukul 4.30 pagi 500 kali. Orang kata Nabi tak buat. Apa salahnya? Saya bukan karaoke pun. Kenapa awak tak tegur yang karaoke tu? Okey. Walakin akan tetapi ikhtalafu. Mereka berselisih. Akan tetapi mereka berselisih. Bila tu? Dah sampai kebenaran. Makna apa? Sebelum sampai kebenaran, mereka tak berselisih, bersatu. Boleh? Sebelum datang Nabi Muhammad kan? Sebelum turun Al-Quran, orang Yahudi semua bersetuju dan bersepakat bahawa Nabi akhir zaman mereka terima. Betul? Betul kan? Bila mereka mula bergaduh, ada yang beriman dengan Muhammad, ada yang tak, sampai bergaduh. Bila tu? Bila Nabi Muhammad betul-betul datang. Sebelum tu okey. Betul kan? Sebelum mereka tahu dalil, mereka bersatu yang buat benda bid'ah kan? Bila bergaduh dengan orang yang buat sunnah? Bila orang sunnah bawa dalil. Kan? Okey. Faminhum, maka di antara mereka man kafar. Ini Allah nak uraikan. Akan tetapi mereka berselisih. Bila? Setelah datang bukti. Apa maksud berselisih? Iaitu ada sebahagian mereka man kafar. Mereka yang orang yang kufur ataupun ingkar. Ingkar pada apa tu? Bayinat yang dibawa oleh Rasul. Ada ayat tertinggal. Wa minhum man, ada kan? Ada tertinggal. Yang mana dulu? Man kafar dulu. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Okey, ada sebahagian mereka man amana, orang yang beriman, wa minhum, dan sebahagian mereka orang yang kufur. Jadi Allah nak bagi tu, yang selisih tu, yang berbeza tu ada berapa puak? 2 ke 3? 2 ke 3? Kan Nabi kata umatku berpecah pada 73. Quran kata 2 aja. Macam mana? Apa dia? Yang mana betul? Nabi cakap umatku berpecah pada 73. Quran kata berpecah 2 aja, satu beriman, satu kufur. Yang mana betul? Yang Nabi cakap 73. Jadi 2 ke 73? Nabi huraikan 73 puak. Satu puak saja masuk. Satu puak je yang beriman. 72 lagi kufur. Nama je 73, sebenar 2 je. Sebab kufur ni banyak agama, banyak fahaman, banyak amalan je. Tapi agama yang benar satu je. Okey.
Jadi sahabat tanya, siapa yang selamat? Siapa yang akan masuk syurga? Nabi jawab, siapa yang ikut aku dan sahabatku selamat. Siapa yang tak ikut aku, dia ke neraka. Itu je. Bukan susah pun. Nabi ada jawab apa? Siapa yang ikut mazhab dan akidahnya sekian-sekian, selamat. Tak ada. Siapa ikut aku dan sahabatku. Okey. Jadi ada dua dah sebenar. Siapa yang ada yang beriman, ada yang kufur. Sebab itulah tempat balasan ada dua, bukan tiga. Betul kan? Surga dan Jadi mazhab Syafi'i masuk apa? Mazhab Hanbali? Mazhab Hanafi? Okey, walau sya Allah. Dan jikalau sya Allah, Allah kehendaki. Jikalau Allah kehendaki, maktatalu. Allah ulang lagi ni. Ni, Allah dah sebut ni. Jikalau Allah kehendaki, tidak akan saling membunuh di antara sesama mereka. Dan Allah ulang sekali lagi. Kalau Allah kehendaki, tidaklah mereka saling membunuh. Kenapa? Jadi soalan dia, adakah Allah sengaja nak supaya mereka saling membunuh? Tak. Tapi kalau ayat ni lebih kurang maksud macam itulah. Tengok jikalau Allah kehendaki, mereka tak akan membunuh. Maknanya Allah kehendak tak supaya mereka saling membunuh? Betul? Betul? Jadi kalau Allah dah nak, kita tak ada pilihan lah. Macam mana nak jawab? Kenapa awak membunuh? Allah kehendaki. Awak tak ada buka surah Baqarah ayat 252. Macam mana nak jawab? Sebenarnya Allah bagi mereka pilih. Sebab Allah nak mereka beriman dengan secara sukarela, bukan paksaan. Bila diberi pilihan, mereka pun ada yang pilih beriman, ada pilih yang kufur. Jadi punca perpecahan tu sebab Allah bagi pilihan. Dan akhirnya mereka memilih jalan yang salah. Itu pilihan mereka. Okey. Walakin, akan tetapi, Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan ma yurid, apa yang dia kehendaki. Ini menunjukkan apa ni? Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Tapi kalau kawan tu sesat, adakah izin Allah? Tapi adakah Allah reda? Tak. Kalau Allah tak reda, kenapa berlaku? Sebab Allah bagi pilihan. Dia macam ni. Kalau saya buat satu universiti dan saya nak semua pelajar masuk universiti saja, semua lulus. Apa akan jadi? Agak-agak. Tak ada kualiti lah. Yang jahat, yang pemalas, yang akhlak buruk, semua akan jadi pegawai kerajaan. Betul? Yang tahfiz pun, yang dah lulus cemerlang pun, perasuah. Kalau saya luluskan semua, hancur tak dunia? Hancur. Maka begitulah. Allah nak yang masuk syurga betul-betul yang berkualiti. Okey, lepas ni setelah Allah sebut berlaku peperangan kan? Bila berlaku peperangan perlu korbankan apa? Nyawa. Yang kedua, harta. Jadi ayat seterusnya Allah cerita pasal harta. Wahai ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang amanu, beriman. Mereka beriman. Anfiqu. Anfiqu infaq. Infak ni dalam bahasa Arab ialah al-bazlu. Bazlu makna mengorbankan, mencurahkan. Kita terjemah infak kan, semua dah faham kan? Infaklah oleh kamu. Mim dari apa yang razaqnakum,
kami beri rezeki kum kepada kamu. Bila ni? Okey, sebelum tu Allah tengok kalau kita ingat lagi ayat sebelum ni, ada tak Allah cerita pasal Allah galakkan, Allah dorongkan supaya kita sedekah? Ada. Dan Allah guna perkataan apa? Tak, Allah nak galakkan kita supaya infak, Allah guna satu perkataan. Apa dia? Dah lupa dah. Ini bukan yang masa sekolah rendah yang minggu lepas. Tak ingat? Tak. Man zal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang nak bagi pinjam? Allah guna bagi pinjam kan? Jadi Allah nak dorongkan hamba dia supaya dia beruntung di akhirat. Maka Allah guna perkataan pinjam. Sebab manusia ni antara bagi sedekah terus dengan pinjam, dia suka bagi pinjam. Sebab bila pinjam, dapat balik kan? Okey, sekarang Allah nak galakkan dan sambil tu Allah nak bagi amaran. Allah nak galakkan orang beriman supaya sedekah. Pertama, Allah guna wahai orang beriman. Ini khas untuk orang beriman je. Dan tanda kamu beriman, kamu buat apa yang aku suruh. Dan tanda kamu tak beriman, kamu abaikan apa yang aku nak perintah ni. Satu. Yang kedua, Allah kata infaq mimma. Kalau kita belajar bahasa Arab, mimma, min tu dipanggil tab'id, iaitu sebahagian. Tengok Allah tahu kita ni memang kedekut tak? Kalau Allah kata sedekah semua, apa kita kata? Hoi, aku nak makan apa? Allah memang dah tahu. Sebab tu Allah guna min, makna sebahagian. Infak sebahagian. Dua. Satu, Allah guna seru atas nama orang beriman. Kalau beriman buat. Yang kedua, Allah guna perkataan sebahagian. Yang ketiga, Allah guna razaqnakum. Allah suruh kita sedekah sebahagian. Apa dia? Dari apa? Yang aku bagi pada kamu. Sebab antara punca kita susah nak bagi sebab apa? Kita rasa kita punya. Allah pun betulkan. Bagi sebahagian yang aku bagi pada kamu. Mana kalau kita kedekut juga, memang kita tak erti bahasa. Sebab tu Nabi kata, harta ni bukan kamu pemilik dia. Kamu hanya penjaga amanah. Analogi dia macam ni. Kita bekerja sebagai pegawai di bank kan. Bos kita kata apa? Keluarkan 5,000. Kita pegawai. Kita bekerja, kita kata, mana boleh? Tak boleh. Awak ni siapa dia? Awak pegawai. Sama Allah kata, kamu ni pegawai aku. Dan aku suruh kamu keluarkan duit dari siapa? Duit aku. Dan banyak mana? Apa pasal kamu kedekut duit orang ni? Boleh faham? Sebab tu sahabat bila faham ni, apa mereka buat? Habis. Ada satu hadis, hadis sahih, Nabi lepas solat terus dia keluar. Dia pergi rumah salah satu daripada rumah isteri je. Lepas tu dia datang balik. Sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu buat ni yang kamu tak pernah buat pun? Lepas solat terus bangun." Kita kalau lepas solat terus bangun, kita kata apa? Tak beradab. Tapi ingat Nabi pernah buat. Lepas salam terus Nabi keluar dan pergi ke rumah dia. Lepas tu Nabi masuk balik. Sahabat tanya, apa dia berlaku? Nabi kata, lepas aku bagi salam, aku teringat di rumah aku ada seketul emas. Dan aku rasa tak sedap hati dan aku tak suka emas tu duduk dalam rumah aku dalam keadaan aku tak sempat nak bersedekah pada orang. Sebab tu bila aku ingat je, terus aku bangun, terus pergi ambil, terus bersedekah. Lepas tu Nabi tak pernah tidur dalam keadaan ada harta dalam rumah dia. Kita tak pernah tidur dalam keadaan tak ada harta. Betul kan? Balik. Kita kalau lepas solat teringat harta, agak-agak berapa kali lepas solat baru habis harta kita tu. Beza kan?
Kemudian Allah kata sedekah bila ni? Min qabli, dari sebelum. Dari sebelum an ya'tiya, datang kepada kamu, sebelum datang yaumun, hari. Allah tak kata hari kiamat, tapi Allah sebut sifat hari kiamat tu apa dia. Kalau kita faham sifat hari kiamat ni menakutkan, dan kita akan bagi. Kalau tak semua pun separuh. Kalau tak separuh pun 1/3. Dah masuk akaun ulam. Hari apa ni? La bay'un, tidak ada jual beli. Fihi, padanya. Okey. Satu, jual beli tak ada. Kenapa Allah sebut jual beli? Hari itu, iaitu hari kiamat, sifatnya apa? Tidak ada urusan jual beli. Kenapa Allah sebut tidak ada urusan jual beli? Sebab manusia bila hidup kat dunia, bila dia susah, salah satu penyelamat dia jual beli. Betul? Kalau dia tak ada duit, dia pergi, dia pinjam. Ataupun dia jual barang dia. Katalah dia ada kereta, duit tak ada, nak makan tak ada, dia jual kereta. Jadi dengan cara menjual, dia dapat manfaat. Ataupun dengan cara, kalau tak ada makanan, dia beli. Satu cara untuk selamatkan. Maka Allah kata, jual beli tidak ada. Satu. Yang kedua, wala khullah. Dan tidak ada khullah. Khullah, khalil tadi. Khullah ni makna? Kasih sayang dah betul-betul meresap. Maksud apa tu? Cara kedua untuk kita selamat kat dunia ialah kalau tak ada urusan jual beli, ada kawan baik. Saya ada masalah. Kawan kita memang kawan daripada sekolah. Okeylah, saya bagi awak 1,000. Cara kedua di akhirat pun tak ada. Bahkan di akhirat kawan baik kita buat apa? Wala yas'alu hamimun hamima. Kawan baik pun tak tanya khabar. Nombor telefon dia dah tak ada masa tu. Dua cara. Yang ketiga, kalau kat dunia ada satu lagi. Satu jual beli. Satu kawan baik. Satu lagi kat dunia apa dia? Dia bukan jual beli, bukan kawan baik. Satu lagi. Khabar. Walas. Dan tidak ada syafaah. Syafaat ni kadang-kadang kita tak kenal. Tapi bapa kita kena menteri. Kita tak kenal menteri. Khabar itu. Kadang-kadang menteri itu anak dia kawan kita. Kita tak kenal bapa dia. Okey, beza tu. Yang ni kena baik ni. Jadi Allah kata urusan jual beli pun tak boleh. Kawan rapat, kawan yang dikasih pun tak ada. Bahkan Allah kata apa? Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Kawan baik, al-akhilla. Kawan baik masa kat dunia. Di akhirat besok, semua akan jadi musuh. Kecuali orang bertakwa. Maknanya kawan yang kekal siapa? Kalau kita berkawan sebab dia takwa, itu kekal sampai di akhirat. Tapi kalau kita berkawan sebab kawan sekolah, kawan sepejabat, kawan sekerja, kawan setaman, itu tak kekal. Kalau nak berkawan, carilah orang bertakwa. Tapi biasa orang bertakwa ni tak kaya. Kan? Tak kaya. Okey. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir, humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Tengok. Ini cerita pasal apa ni? Infak kan? Tiba-tiba keluar perkataan kafir. Tadi suruh orang beriman, wahai orang beriman, infaklah. Tiba-tiba Allah simpulkan orang kafir adalah orang yang zalim. Dari mana datang kafir ni? Ialah apa yang dia buat sampai Allah kata kafir?
Tak infak. Yang tak infak ni adalah perangai orang kafir. Dan Allah sebut dalam Quran banyak sifat kedekut ni, sifat siapa? Yahudi. Yang kedua sifat orang munafik. Paling-paling kedekut Yahudi dan munafik. Jadi sebab kamu tak infak tu, kamu seumpama orang kafir. Kalau kamu Islam pun, dia panggil apa? Kufur nikmat. Tak keluar pada Islam tapi kufur nikmat. Harta banyak tapi kedekut. Okey, boleh Jadi semoga lepas ni besok besok queue kat ATM kan, ataupun online je kat rumah je. Batu Aisyah radhiyallahu anha bila diberi duit pada Aisyah, dia terkesan dengan cara Rasulullah. Apa dia buat dengan duit tu? Yang begitu banyak. Dia infak sampai dia lupa untuk diri dia. Pembantu dia tanya, "Ya Aisyah, kita puasa ni dan kita tak ada makanan. Kamu bagi semua duit pada orang, kita nak makan apa?" Apa kata Aisyah? "Lah, kenapa tak begitu? Aku terlupa. Subhanallah." Kenapa terlupa? Sebab ingat pada hari ini. Dia ingat pada hari yang tak boleh jual beli, tak boleh cari kawan, tak ada syafaat. Semua dia bagi. Pasal kat dunia lapar ke tak ada masalah, tapi bila kat sini habis, hancur. Tengok, kepala mereka duduk kat sini, duit jadi mudah nak keluar. Tapi kalau kepala kita duduk fikir nak makan apa, nak hidup macam mana kat dunia, jadi kedekut. Betul? Yang banyak simpan tu sebab keyakinan pada akhirat nipis. Yang banyak bagi tu sebab keyakinan pada akhirat mantap. Okey. Jadi ada 3 benda yang Allah dorong kita supaya infak dalam ayat ni. Ada 3, 4. Pertama, Allah guna orang beriman. Kalau kamu beriman, bagi. Yang kedua, bagi sebahagian. Yang ketiga, sumber rezeki kamu daripada siapa? Jadi jangan kedekutlah. Kamu kerja pun aku bagi sihat. Kamu kerja jawatan tinggi sebab aku bagi otak kamu bergeliga. Dan yang keempat, pendorong untuk kita infak, bila kita ingat hari ini, duit tak ada guna dah. Simpan duit banyak buat apa? Biar aku sedekah supaya bertukar menjadi pahala. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan masa dah 10 minit. Kita tengok soalan buku ni kita baca besok insya-Allah. Assalamualaikum. Ya, betul. Umat Nabi Muhammad jadi umat yang terbaik ialah sebab Al-Quran. Sebab tu Nabi kata pada satu hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Dan Allah sebut dalam Quran ayat saya baca tadi, kuntum khayra ummatin, kamu adalah umat yang terbaik. Sebab apa? Sebab Al-Quran. Ada soalan lagi? Okey, sebelum kita baca soalan seterusnya, ini ada buku yang bukan keluaran baru, tapi cetakan baru. Buku Matlamat Hidup Seorang Muslim dan Kewajipan Mentadabbur Al-Quran. Buku lama, tapi kita cetak baru, dah ada sedikit penambahbaikan. Harganya hanya RM3.50 saja dan sangat-sangat berguna dan bermanfaat, khususnya untuk orang baru nak faham Islam kan. Untuk anak-anak kita nak ajar anak kita apa itu Islam, apa tujuan hidup. Saya buat dalam bentuk soal dan jawab dan ada dalil. Yang kedua, kita boleh guna untuk berdakwah kepada non-Muslim ke ataupun orang Melayu yang jauh dah lama tinggal agama. Jadi buku ni sangat mudah untuk kita berdakwah.
Kita beli banyak-banyak dan infak kepada asnah, kepada siapa saja. Jumpa mak mutu ke, mak dadah ke, bagi buku ni. Jadi kalau kita nak selamat pada hari yang tidak ada jual beli, tidak ada khullah dan tidak ada kabel, salah satu caranya beli buku ni banyak-banyak dan infak supaya ilmu dalam buku ni sampai kepada seramai yang mungkin. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Orang Islam yang kaya juga suka berinfak, contoh Bill Gates. Apa balasan untuk orang seperti ini di akhirat nanti? Orang kafir yang infak, suka berinfak. dia dalam satu ayat Allah sebut, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah bagi amaran kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Yang maksudnya la in asyrakta, jikalau engkau syirik kepada Allah. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad, bukan Bill Gates ni. Kalau Nabi syirik, Allah kata apa? La yahbatanna amaluka. Semua amalan kamu sia-sia dan pasti kamu akan jadi orang yang rugi. Nabi tak mungkin syirik pada Allah. Cuma Nabi nak bagi amaran. Kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad. Jangan kata amalan kamu sia-sia. Kalau Nabi Muhammad syirik pun sia-sia. Kamu tak payah cakap lah. Jadi orang kafir yang infak juta-juta setiap minggu, semuanya sia-sia. Tapi kalau dia mengucap 2 kalimah syahadat, semua amalan kebaikan dia, sedekah ke infak, kalau tidak ada unsur syirik, akan Allah tukar menjadi pahala. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh tak sekiranya buku-buku poket itu dicetak dalam bahasa Inggeris? InsyaAllah. Saya nak tawarkan pahala pula. Yalah, saya nak tawarkan duit, saya tak ada duit. Jadi saya nak bagi peluang lah supaya pelajar-pelajar buat pahala. Siapa yang nak berkhidmat untuk mendapat pahala yang sangat mahal, iaitu ambil buku poket kita, terjemah dalam bahasa Inggeris. Kemudian kita cetak. Kos cetak apa semua kita buat. Jadi tolong-menolong. Kadang-kadang yang mencadang tu, dia yang mencadang, dia yang buat lagi bagus. Okey? Jadi siapa yang nak terjemah buku poket kita dalam bahasa Inggeris, boleh bagi nombor, boleh kontak saya ataupun staf kita Azhar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni berkenaan dengan solat berjemaah ni dalam family. Jika suami sakit yang dia rasa, bukan dia sakit dia bukan dia selalu Ustaz, dia macam lupa, tapi lupa yang teruk jugalah. Maknanya bila buat semayang tu, dia tak boleh nak jadi seorang anggota imam kan dengan family. Boleh tak isterinya jadi imam untuk dia? Tak boleh. Anak dan dia lah. Tak boleh. Wanita. Okey. Dia suami itu macam memang dah lupa-lupa ingat. Okey, suami ni lelaki ke perempuan? Suami lelaki lah. Kalau lelaki tak boleh. Isteri pula perempuan kan? Kalau isteri perempuan tak boleh jadi imam kepada lelaki. Sepakat ulama, wanita tak boleh jadi imam kepada lelaki. Jadi jangan risau bila suami tak boleh jadi imam. Isteri solat sendiri tak ada masalah. Isteri solat sendiri tak ada masalah. Bahkan Nabi Macam ni. Dia dah macam kebudak-budakan dah. Kalau dia semayang seorang pun memang tak boleh ya Ustaz? tak boleh. Tak boleh. Jangan jadi Aminah Wadud. Sebab dalam tak pernah jumpa pun dalam hadis ke dalam apa kan Ustaz kan? Memang tak jumpa sebab memang tak ada hadis pun. Dia macam ni, Kak. Okey, Kak Rosna. Dengar.
Dia kalau orang tu, suami ke bapa ke, dia uzurkan, dia macam kebudakan ke apa ke, kita tak boleh jadi imam pada dia. Tapi kita boleh bimbing dia solat. Contoh, bila dia solat, kita baca, dia ikut. Tapi bukan kita jadi imam. Macam mak saya dulu stroke, saya yang angkat takbir, kalau ikut dia memang tak sempat habis lah. Sebab dia kadang-kadang lupa. Jadi kita angkat takbir, dia ikut. Tapi bukan kita jadi imam, kita bimbing dia. Kemudian kita kata baca Fatihah, Al-Fatihah, kita baca, dia ikut. Kemudian Allahu Akbar, makna rokok, dia ikut. Kemudian Sami Allah, dia ikut. Itu tak apa, boleh bimbing dia. Tak mesti kita jadi imam pada dia. Okey. Oh, maknanya kita tak boleh berniat untuk imam. Tak boleh. Kecuali isteri itu dah bertukar menjadi lelaki. Tak akan, tak mungkin, tak boleh lah. Okey. Okey. Sama-sama. Ustaz, di mana boleh beli buku? Melalui Shopee. Shopee Ghulam online. Tengok kat page skrin tu ada nombor. Itu tanda tarekat dia sesat lah, sebab dia menghukum orang. Hanya orang yang orang yang sesat saja yang suka menghukum orang. Tengok, bila dia sesat, dia akan menghukum. Makna apa? Siapa yang tak ikut tarekat tak sampai pada Allah. Pertama, kesalahan dia pada. Bila dia kata orang lain tak sampai, dia syok sendiri. Dia kata dia sampai. Sedangkan sahabat Nabi, orang yang sahabat Umar Ibn Khattab, yang dah disenarai sebagai ahli syurga, masih takut dia tak selamat. Bila ada senarai munafiqin yang Nabi tinggal kepada Huzaifah Al-Yaman, dia pergi cek nama dia ada tak. Mana Umar yang disenaraikan, yang dijamin oleh Nabi sebagai ahli syurga, masih rasa tak selamat. Tiba-tiba bukan setakat dia rasa selamat, dia pula hukum orang tak ikut tak selamat. Ini memang ajaran yang tak betul. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Simpan duit untuk apa? Oh, dia ada hutang di Singapura? Lepas tu? Dia bila dah berhutang, hukumnya wajib bayar. Wajib bayar. Adapun sedekah ni adalah hukumnya sunat. Jadi antara wajib dengan sunat kena dahulukan yang wajib. Bayarkan hutang sampai habis, barulah sedekah. Wallahu a'lam. Betul ke baca Quran, Yasin ke apa ke dalam Google Meet itu bid'ah? Nabi tak pernah buat lah. Nabi tak pernah buat. Kenapa kita nak baca Quran? Sebab kita tengok apa tujuan Quran diturunkan. Apa tujuan Quran diturunkan? Bila kita tak jelas tujuan Quran diturunkan, kita akan buat benda yang kadang-kadang tak ada kaitan dengan tujuan Quran diturunkan. Allah kata apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Surah Muhammad ayat 24. Allah kata apa? Ini adalah satu kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkatan, penuh dengan kebaikan. Caranya apa? Tujuannya apa? Liyadabbaru, supaya mereka mentadabbur ayat-ayatnya, dan selepas tadabbur waliyatazakkara ulul albab, supaya orang yang berakal mengambil pengajaran. Itu Allah sebut secara jelas tujuan Al-Quran diturunkan. Jadi apa saja kamu buat caranya, yang penting sampai pada tujuan. Kalau baca tapi tak faham, tak sampai pada tujuan, mana kerja tu tak ke mana lah. Macam kita nak pergi ke Alostar, naik kereta dah 10 kali tapi tak sampai-sampai. Baik tak payah pergilah. Biar jelas tujuan, matlamatnya, tengok apa ni, Waze, apa semua, pergilah. Tapi kalau kita tak jelas tujuan, kita buat berpuluh kali, bertahun-tahun, kita tak akan sampai pada tujuan. Dan kemuncak kepada Quran apa dia?
sebagai hudal linnas, sebagai panduan bagi petunjuk jalan kepada manusia untuk menuju kepada Allah dan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ha? Dan untuk tadabbur okey je. Kita pun sekarang kita pancarkan melalui Facebook, Zoom dan YouTube. Tak ada masalah kalau untuk belajar, untuk faham. Sebab itu salah satu tujuan Quran diturunkan. Wallahu alam. Apa tu? Contohnya masuk waktu asar 4.50, tapi azan kat masjid pukul 5.10. Kalau kita solat masa tiba-tiba azan, kita kena stop solat kita. Tak, dia syarat sah solat ialah apabila masuk waktu, bukan apabila azan. Jadi kalau dah masuk waktu, kita solat sah. Walaupun tengah solat kita dengar azan, solat kita sah sebab cukup syarat. Syarat dia bukan dengan azan, syarat dia masuk waktu. Wallahu a'lam. Ha? Tak, yang azan lambat di surau ataupun di masjid salahlah. Azan ni untuk, salah satu tujuan azan untuk memberitahu masuk waktu. Kalau dah masuk 20 minit, macam tak sampailah tujuan azan. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana orang yang buat sedekah untuk arwah, kalau anak-anak tak banyak duit, tak dapatlah buat sedekah untuk orang tuanya? Sedekah untuk orang tua. Jadi kalau anak tak banyak duit, tak banyaklah. Tak, kan Nabi dah cakap, bila mati anak Adam ada 3 peluang untuk kita sambungkan pahala. Pertama, sedekah jariah. Okey, kalau tak ada duit, ilmu yuntafa'u bihi. Belajarlah banyak-banyak dan sampaikan ilmu. Bila kita mati, ilmu yang kita sampai dah diamalkan oleh seramai mana manusia, kita akan dapat pahala dalam kubur. Selama mana orang beramal, kita akan dapat pahala. Yang ketiga, kalau tak ada ilmu, didiklah anak. Didiklah anak menjadi anak yang soleh. Bila kita mati, anak kita menjadi anak yang soleh. Semua amalan anak kita, bukan mesti sedekah saja. Zikirnya, baca Qurannya, puasanya, berdakwahnya, semua pahala sampai pada mak bapak. Kenapa? Sebab itu adalah hasil daripada usaha mak bapak semasa hidup. Wallahu a'lam. Dia ada perbezaan lah. Tapi secara umumnya, maknanya sama. Sebab tafakkur berfikir dengan akal. Afala ta'qilun berfikir dengan akal. Sumbernya sama, iaitu akal. Afala tatafakkarun, afala tatazakkarun, afala ta'qilun. Sebenarnya sumbernya sama, iaitu akal. Wallahu a'lam. Dia raja macam raja Nabi Sulaiman. Dia juga nabi dan dalam masa sama dia raja. Ada istana, ada pegawai-pegawai dia. Tapi kalau nabi, dia tak mesti ada istana dan tak mesti ada pegawai. Yalah, nabi itu tugas utama nabi ialah untuk menjadi khalifah. Jadi bila jadi nabi ataupun jadi khalifah, dia tak mesti ada istana, dia tak mestinya ada pegawai-pegawainya. Berapa ramai yang Nabi bukan setakat tak ada pegawai. Pengikut pun tak ada. Tapi dia Nabi. Dia juga adalah khalifah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, saya Aisyah. Saya nak tanya, bila selepas solat tu, ada versi saya baca ada yang menyebut Allah ma'ajirni minan nar tu. Adakah ini mengikut sunnah atau tidak? Okey. Hadis yang mengatakan baca zikir Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas solat, ulama mengatakan itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tetapi boleh tak kita baca? Salah tak? Tak salah. Sebab ada satu hadis sahih Nabi kata, siapa yang memohon berlindung daripada neraka 3 kali dalam sehari, maka neraka akan berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, selamatkan si fulan daripada aku, daripada neraka. Itu hadis sahih. Berapa kali dia baca? 3 kali. Bila? Nabi tak sebut.
Jadi kalau dia nak baca Allahumma ajirni minan nar selepas solat tak salah. Cuma jangan dia yakin mesti baca 7 kali setiap kali solat. Jangan yakin macam tu sebab tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Pakai baju bercorak ketika solat apa? Bercorak tu mana ada gambar ke tak? Kalau bercorak sahaja tak salah. Tapi kalau bergambar ulama mengatakan makruh. Dan dia garis panduan dia macam ni. Kalau bergambar ataupun bercorak yang boleh menarik perhatian dan yang mengganggu kekhusyukan solat, semuanya makruh. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan bila dia nak solat, dia pastikan semua depan dia putih. Sejadah ke apa ke, dia jadikan semuanya putih. Kenapa? Supaya tak menarik perhatian. Begitulah usaha ulama dahulu untuk memastikan solat mereka khusyuk. Warna-warna kecorak mereka tak nak sebab bila tengok boleh menarik perhatian. Wallahu a'lam. Ustaz, doa anak yang soleh itu mesti anak kandung. Dia bila sebut anak tu mana anak kandung lah. Bila sebut anak tu adalah anak kandung. Satu. Yang kedua, kenapa anak kandung? Sebab dan disebut doa anak yang soleh kepada siapa? Kepada bapa. Kenapa diutamakan doa anak yang soleh kepada bapa? Sebab anak tu adalah hasil didikan bapaknya. Dan anak tu juga adalah hasil daripada kandungan ibunya sendiri. Sangat berbeza dengan anak angkat. Anak angkat ni, dia dapat kadang-kadang benda dah settle kan. Tanpa mengandung, tanpa penat lelah, tanpa menghadapi ujian. Jadi sangat berbeza. Tapi kalau anak angkat berdoa kepada mak bapak angkat dia sampai. Secara umum semua doa orang Islam sampai kepada semua orang Islam walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara untuk mendidik anak-anak supaya menjadi Muslim yang sejati? Anak-anak zaman muda sibuk dengan TV, internet, gadget dan phone. Dia benda yang paling berkesan mendidik anak ialah yang paling berkesan pada akhlak. Akhlak mak bapak tu. Sebab itulah kaedah mengatakan apa? Lisanul hal khairun min lisanil al-maqal. Lisan tu makna lidah dalam bentuk keadaan ataupun perbuatan ataupun akhlak lebih baik daripada kata-kata. Jadi yang paling berkesan, yang paling kuat, yang paling baik ialah akhlak mak bapak tu. Kena tunjuk contoh terbaik. Jangan suruh anak apa yang dia tak suruh kan, apa yang dia tak buat. Itu satu. Yang kedua, jadikan sumber ataupun modul untuk mendidik anak Quran. Bila jadikan Quran, akhlak mak bapak akan menjadi akhlak yang cantik dan mak bapak akan menjadi orang yang penyabar. Kadang-kadang dah tak ada buat Al-Quran tapi tak sabar. Anak tak boleh dididik dalam keadaan marah dan tidak ada rasa sayang dan sebagainya. Sebab itulah Allah tunjuk contoh bagaimana Nabi Yaakob mendidik anaknya yang 10 orang yang degil, yang jahat, yang tak hormat bapa walaupun bapa itu seorang Nabi. Dengan apa kekuatan Nabi Yaakob? Fasabrun jamil wallahul musta'an. Nabi Yaakob memujuk diri dia. Aku yang paling penting dalam mendidik anak. Bukan anak yang perlu itu. Tapi aku, apa dia? Aku kena sabar yang cantik. Apa makna sabar yang cantik? Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa geram, tidak ada merajuk ke apa ke. Yang kedua, wallahul musta'an. Dan Allah lah tempat aku minta pertolongan, bukan dengan orang, bukan dengan rotan. Tak, Allah. Berapa lama tu? 10 tahun lebih. Nabi Yaakob mendidik anak 10 orang yang nakal, akhirnya 10 orang semua menjadi baik. Jadi satu, akhlak yang baik. Yang kedua, sumbernya Al-Quran. Yang ketiga, sabar. Senjata utama untuk mendidik anak. Kadang-kadang kita didikkan, mungkin lepas 10 tahun anak kita akan berubah. Wallahu a'lam. Boleh Ustaz jelaskan maksud menjual ayat-ayat Al-Quran? Apa beza dengan orang print doa?
Tak, dia maksud menjual ayat Quran ni ialah dia jual ayat Quran dengan tujuan untuk mendapat keuntungan duniawi. Kalau setakat ada print doa, berapa sangat untung kan? Tak ada keuntungan sangat. Tapi untuk sebarkan ilmu, itu bukan menjual. Jadi apa-apa usaha, sama ada bercakap ke, menyampaikan, tapi di sebalik itu ada tujuan duniawi. Untuk keuntungan duniawi. Itu makna menjual ayat Al-Quran. Wallahu'alam. Ustaz, haji wajib dilakukan sekali seumur hidup jika mampu. Jika kita nak buat kali kedua setelah kita bertambah ilmu, adakah haji ini dipertimbang Allah? Tak, boleh je kita nak buat haji kali kedua, kali ketiga, boleh je. Cuma yang kedua tu dah jadi sunat. Dan kita kena tengok apa keutamaan. Keutamaannya bukan haji yang sunat, bukan umrah yang sunat. Keutamaan ialah apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Ada orang buat ibadat yang dia suka. Tak. Kita buat ibadat untuk Allah. Bila untuk Allah, kena pastikan ibadat tu Allah suka, bukan kita suka. Apa ibadat yang paling Allah suka? Bukan haji berkali-kali, bukan umrah berkali-kali. Yang paling Allah suka ialah ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling Allah suka ialah yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain, bukan pada diri dia. Kalau dia pergi haji kedua, ketiga, umrah ke-10 kali, untuk diri dia, Allah tak berapa suka. Lebih baik dia guna duit kos untuk buat haji kedua ataupun umrah yang ke-10, dia bantu orang miskin, dia sponsor anak yatim untuk belajar agama, dia sponsor pendakwah, itu lagi Allah suka. Sebab apa? Manfaatnya melimpah kepada orang ramai. Tapi kalau pergi haji, manfaat untuk diri dia saja. Wallahu'alam. Tak, kalau ruqyah menggunakan ayat Quran ataupun nama-nama Allah dan tidak ada unsur-unsur jampi dan dia yakin yang menyembuhkannya Allah, tak salah. Tak salah. Wallahu'alam. Okey, dah. Dah. Kita dah mula 9 suku tapi habis pukul 11 juga. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم